Sambung pengajian kita pada pagi ini. Hari ini muka surat berapa kita ya? 41. Fasal yang ke-10. Yang 41 fasal yang ke-10, perjalanan menuju kecintaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini selain daripada perjalanan takdir yang telah Allah tentukan dalam urusan kehidupan dunia dan akhirat kita sehingga sampai satu waktu kita bertemu dengan Allah, ia pun dalam takdir Allah. Dan hidup ini juga merupakan perjalanan menuju cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma syrah lana sudurana, ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami ya Allah. Wa hassin akhlaqana wa adabana, ya Allah, kau perelokkanlah akhlak-akhlak kami dan sempurnakanlah adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah, ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan terutamanya di akhirat nanti ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma, ya Allah, engkau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang waras lagi sempurna ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan ya Puan Hajah Salwa selaku Ketua Urustia Pengajian Raudatul Muslimah. Yang saya hormati dan saya muliakan para pegawai masjid, tuan-tuan dan puan-puan, para ahli ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Seperti biasa kita rasa syukur, rasa terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang masih lagi Allah taala kurniakan kepada kita untuk kita sambung pengajian kita pada pagi ini. Hari ini muka surat berapa kita ya? 41. Fasal yang ke-10. Yang 41 fasal yang ke-10, perjalanan menuju kecintaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini selain daripada perjalanan takdir yang telah Allah tentukan dalam urusan kehidupan dunia dan akhirat kita sehingga sampai satu waktu kita bertemu dengan Allah, ia pun dalam takdir Allah. Dan hidup ini juga merupakan perjalanan menuju cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tajuk cinta ni suatu tajuk yang begitu sekali menarik dalam kehidupan seorang Muslim yang mukmin. Sebab tu ada satu ungkapan, walau bagaimanapun cinta ini tidak boleh terlepas atau terasing daripada Allah. Ya, sesiapa yang mencintai sesuatu, sesiapa sahaja, apa sahaja pun bukan kerana Allah, maka cinta itu adalah nafsu. Ya, sebab tu kalimah cinta ataupun ungkapan cinta dalam Islam ni, kalau kita orang Malaysia kan, kita terikut-ikut dengan orang Barat kan. Kita tak kata lagi kat seseorang saya sayang awak. Kita kata I love you. Kemudian kita tanya soalan kedua, you love me? Kan? Terhenti di situ sahaja. Tapi dalam Islam, apa tak tahu tak ungkapan dalam Islam, ungkapan cinta, ana uhibbuki fillah. Aku cinta engkau kerana Allah. Tidak mengasingkan kalimah cinta itu dengan Allah. Kerana seseorang yang sudah mencintai seseorang kerana Allah, dia akan mencintai dengan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya. Bukan kerana benda atau sesuatu yang ada pada diri seseorang atau rupa parah seseorang. Maka cinta itu akan kekal hingga ke akhir hayatnya sehingga ke syurga. Ya, kerana cinta itu kerana Allah. Dan dia tidak akan mungkin berbohong atas nama Allah. Ya, jangan kita pandai-pandai atau kita tanpa kita memikirkan hanya kerana ingin melafazkan kalimah cinta tetapi mengaitkan dengan Allah. Jangan kita sekali-kali berbohong atas nama Allah. Maka seseorang yang nak ungkap kalimah cinta tu dia akan berfikir 10 kali kerana dia telah menggunakan nama Allah. Jadi balik nanti jumpa suami, ana uhibbuka fillah. Kalau nak cakap Arab lah kan. Kalau nak cakap Malaysia, saya sayang awak kerana Allah.
Bukan kerana rupa, bukan kerana harta, bukan kerana jawatan, bukan kerana awak tu baik, semata-mata tidak. Alhamdulillah memang awak baik, maka saya cinta pada awak, tapi kebaikan awak itu adalah datang dari Allah, maka saya cinta awak kerana Allah. Dan saya takkan mungkir janji dalam cinta saya sebab saya telah menggunakan kalam Allah. Takut kita berbohong atas nama Allah. Baik, maka tajuk kita pada pagi ni menariklah. Ia perjalanan-perjalanan menuju kecintaan. Tetapi matan dia punya teks dia ialah yang disebut oleh Imam Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita semua dengan ilmu yang telah Allah anugerahkan kepadanya dan rahsia-rahsia ilmu, rahsia-rahsia ketuhanan yang Allah telah buka kepadanya. Maka beliau mengatakan al-ilmu tariqul amal. Al-ilmu, ilmu itu tariqul amal, iaitu jalan menuju amal. Ilmu merupakan jalan atau cara yang akan kita menggunakan ilmu itu untuk kita beramal ya dengan Allah, amal-amal soleh. Wal amalu, dan amal itu, sedangkan amal itu yang telah kita amal dengan ilmu yang kita belajar, tariqul ilmi, jalan menuju ilmu. Yang dinamakan di situ yang dimaksudkan adalah ilmu laduni. Wal ilmu, ilmu yang kedua tadi. Wal ilmu, ilmu yang kedua tadi iaitu ilmu yang setelah kita dapat setelah kita beramal, yang dinamakan di situ ilmu laduni, tariqul ma'rifah, jalan menuju ma'rifah, iaitu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apa, kita berhenti situ dulu ya sebab teks dia tak habis lagi, muka surat 42. Baik, di sini saya nak sebut kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa ilmu ni ada lapisnya, ada tahapnya, ada tingkatannya. Yang kita duk belajar ni satu jenis ilmu, iaitu ilmu yang pertama, ilmu teori. Kita belajar, kemudian kita beramal dengan ilmu ni, barulah Allah Ta'ala akan buka ilmu yang kedua setelah kita beramal dengan ilmu. Sebab tu orang kalau dia belajar ilmu tetapi dia tak nak amal, dia tak akan dapat ilmu yang kedua yang Allah anugerahkan kepada dia. Maka setakat itulah ilmu dia. Ilmu sembang dia. Ya, sembang sana, sembang sini, amal tak tahu ke mana. Bila mana dah tak ada amal, Allah tak akan buka ilmu yang kedua kepadanya, menyebabkan dia ni tak jadi hamba yang sebenar kepada Allah. Ilmu yang pertama yang kita sedang bincang ni, kat mana? Kat masjid, kat dewan, kat universiti sekalipun, berapa ramai manusia jadi sombong. Dengan ilmunya, dengan kedudukannya, kerana dia hasil daripada ilmu yang dia ada. Kenapa? Rupa-rupanya dia telah rasa dirinya berilmu, tetapi dia tidak ada ilmu yang kedua yang Allah anugerahkan. Secerita mudah yang kita dah faham dah. Kita dah faham, kita dah tahu, kita pun dah baca tiap-tiap hari Jumaat, Suratul Kahfi. Menceritakan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Maknanya di situ dapat kita faham betul-betul apa yang ada pada ilmu Nabi Musa berlainan dengan ilmu yang ada pada Nabi Khidir. Yang Nabi Khidir tu ilmu apa pula? Sehingga tak mampu difahami oleh seorang Rasul, seorang Nabi yang begitu sekali hebat. Antaranya Nabi Musa. Nabi Musa pun tak faham. Kenapa bunuh budak ni? Kenapa rosakkan perahu? Kenapa orang tak layan kita, kita bantu dia juga bangunkan bangunan tu? Kenapa? Kerana di situ ada ilmu yang di luar daripada jangkauan akal, di luar daripada jangkauan manusia yang jenius sekalipun. Nabi ni jenius lah. Nabi Musa ni dan Nabi-Nabi ni salah satu wajib, sifat wajib seorang Nabi ialah fatanah, bijak. Kita je terjemah bijak. Ya, mungkin terjemahnya adalah genius. Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni lebih daripada bijak. Tapi kenapa tak boleh memahami? Kerana ilmu itu ada tahap dia. Sebab tu dengan apa yang ada pada diri kita sekarang ni, gelar apa kita sekalipun tak payahlah nak tunjuk hebat, nak tunjuk pandai, nak tunjuk. Jangan. Kenapa ada orang mungkin di luar sana ataupun dalam dewan ini yang lebih alim daripada kita. Tapi orang alim yang macam ni dia berdiam diri. Sebab tu kebanyakan kalau tuan-tuan jumpa orang yang betul-betul alim, dia tak banyak bercakap. Yang banyak bercakap tu yang baru rasa nak alim. Ya? Baru rasa nak alim. Tu yang dia banyak bercakap tu. Semua benda dia bercakap. Kenapa? Dia tak tahu hakikat di depannya tu ada orang yang jauh lebih alim daripada dia. Yang inilah. Okey, cuma sebelum tu begini. Sebelum kita baca, saya nak sebut secara umum sedikit berkaitan dengan bicara ilmu. Ilmu ni adalah sifat kepada Allah. Ilmu tu sendiri ada sifat kepada Allah. Sebab tu setengah-setengah ulama ada dia ta'rifkan ilmu secara zahir sahaja. Ilmu tidak boleh ditarifkan secara hakikat yang sebenarnya. Kerana dia menjadi sifat kepada Allah dan Allah itu dengan sifat ilmu, maka namanya Al-Alim, Tuhan yang Maha berilmu. Baik, akhir sekali kita terjemah apa ilmu? Kadang-kadang kita terjemah pengetahuan.
Sekadar itu. Sebenarnya ilmu bukan makna sekadar itu. Bahasa Inggeris kita terjemah apa? Knowledge ke apa? Ataupun sains. Ada setengah sains. Kerana knowledge ni pengetahuan biasa, sains ni pengetahuan yang kita ada metod, yang kita dapatkan, usaha yang kita kena dapatkan. Tapi bukan sekadar itu. Habis ilmu ni apa? Akhir sekali ada setengah-setengah ulama-ulama yang menjadi guru kepada ulama-ulama yang besar. Contohnya guru kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Waqi' Ibnu Jarrah, minta maaf. Imam Waqi' Ibnu Jarrah. Akhir sekali dia kata apa? Dia kata al-ilmu nurun. Ilmu tu cahaya. Tu tak boleh nak takrif dengan apa dah. Ya, kerana apa? Kerana di saat orang itu berilmu, seolah-olah dia berada dalam cahaya. Macam mana berada dalam cahaya? Dia nampak segala-galanya. Macam mana? Kita dah buka, duduk dalam dewan, buka lampu, kita nampak. Kiri dan kanan kita, depan dan belakang kita, kita nampak. Itulah ilmu. Maka seseorang yang telah ada dalam dirinya ilmu yang sebenar-benar ilmu, dia nampak. Bukan setakat dia nampak dunia, dia nampak dunia dan akhiratnya. Bukan setakat dia nampak diri dia nampak keagungan Tuhan, kebesaran Tuhan, kewujudan Tuhan. Di sebalik alam yang dia lihat ini. Ini dia ilmu, cahaya. Dan ada lagi, baik, itu satu. Yang kedua saya nak sebut begitu. Pertama, ilmu ni, dia ada takrif yang begitu sekali luas dan mendalam. Dan sehingga disebut lautan ilmu. Kenapa? Kerana kita ibaratkan lautan ilmu ni, luasnya tak bertepi, dalamnya tak apa, tak terjangkau. Okey ya? Sebab tu kalau orang rasa dia dakwa diri dia berilmu, dia tak cukup berilmu. Orang ni kalau dia menafikan dia ada ilmu, itulah baru dia ada ilmu. Dia ni orang alim, terkenal satu dunia, dia kata saya tak ada ilmu. Yang ni orang yang benar-benar berilmu. Orang ni baru terkenal apa kat kampung dia saja ya. Itu pun tak semua orang kenal dia. Dia sudah mendakwa dia berilmu, maka dia tidak berilmu. Kerana orang kalau dia tak tahu makna ilmu, akhir sekali tak ada apa-apa. Sebab tu kita kan makin mengaji, makin tak tahu rupanya. Itulah ilmu. Banyak lagi benda yang tak tahu. Yang kita tahu ni baru 1% ke tak tahulah. Tak sampai 1%. Ya. Kalau ulama dia hurai pada kita ni huruf alif pun tak tahu semua lagi. Huruf alif tu, apa fungsi huruf alif dalam Quran, apa makna huruf alif, apa tujuan huruf alif. Huruf alif ni sampai tahap dia tak ada bunyi, tak ada konsonan. Tapi tak ada dia, tak boleh, tak jadi apa-apa. Sebab tu Allah namanya bermula dengan alif. Okay, nama Allah, Allahu la ilaha Allah, alif lam lam alif ha. Okey, selesai. Yang kedua saya nak sebut ilmu ni ada dua pembahagian. Satu namanya ilmul qadim. Tolong catat dulu sedikit belajar tentang ilmu. Ilmul qadim. Apa makna ilmul qadim? Ilmu yang ada pada Allah, pada zat Allah. Iaitu ilmu yang tidak ada permulaan, ilmu yang tidak ada kesudahan, ilmu yang luas sempurna, ilmu yang tidak ada batas. Itu ilmul qadim, ilmu Allah. Satu lagi dinamakan ilmul hadis. Ilmul hadis. Ilmul hadis ni ilmu yang baharu, yang ada pada makhluk, yang juga dikurniakan oleh Allah. Bukan dapat dengan diri kita sendiri. Ya, ilmul hadis. Ilmul hadis ni ada dua. Boleh catat. Tapi tak ada dalam buku kita ni. Saya sekadar nak cerita umum lah. Ilmul hadis ni ada dua. Satu ilmu daruri. Ilmu hadis, ilmu yang ada pada kita ni ada dua. Satunya namanya ilmu daruri. Apa makna ilmu daruri? Ilmu yang kita dapat dengan mudah, tak perlu fikir pun dapat ilmu tu. Yang dapat dengan panca indera. Ya, saya tanya satu soalan kan, ni ilmu ni. Ilmu yang tak perlu fikir pun. Apa makna ilmu? Tahu. Saya tanya soalan, tuan-tuan dan puan-puan ada tak pagi ni kat sini? Spontan jawab. Kepikir dulu tadi. Kejap dulu Ustaz, saya nak fikir, saya ada tak ni? Ya ni. Jadi, tanya soalan, spontan jawab. Kena fikir, tak kena fikir. Kena tengok dulu. Tak. Kejap Ustaz, saya nak tengok saya ni ada. Tak. Itu ilmu daruri nama dia. Ilmu tak perlu fikir, spontan kita tahu. Itu Allah hebatnya bagi pada kita. Satu lagi namanya ilmu kasbi. Apa makna kasbi? Ismu dengan jalan usaha. Kasbi. Kasab. Usaha. Usaha apa? Usaha datang belajar. Usaha membaca, usaha menghafal, usaha memahami. Tapi sifat ilmu kita ni walaupun sama ada daruri ataupun kasbi, ilmu kita ada permulaan. Ilmu yang ada permulaan akan ada kesudahan. Kesudahannya mungkin dua. Pertama, lupa sementara. Lupa. Atau lupa selama-lamanya. Nyanyuk.
Jadi kalau sekadar kita ni ada ilmu, tuan tahu kategori mana ilmu kita. Ilmu hanyalah al-hadis, ilmu yang ada permulaan, bukan dah lahir dah tahu dah semua, tak. Kita rasa diri kita ada ilmu, umur berapa? Cuba ingat balik. Umur berapa rasa aku ni baru ada ilmu sikit-sikit? Umur berapa? Umur balik 18, 15, baru rasa ada ilmu sikit ya? Awal lagi, umur 10 tahun dah rasa ada ilmu. Yalah ilmu asas lah. Ya. Ilmu apa? Membaca, menulis, mengira. Okey lah. Maknanya 10 tahun baru pandai. Sebelum tu? Itulah soalan dia. Sebelum tu? Tak tahu apa-apa. Baju pun mak pakaikan. Mandi pun mak yang mandikan. Tak tahu mandi sendiri pun, nak mandi pun tak tahu. Itulah kita dulu. Sekarang dah ada ilmu, baru tahu ada ilmu. Maknanya ada permulaan. Sekarang dah banyak tak ilmu? Kalau tanya soalan tu, belum banyak lagi ya. Sebab kadang-kadang pasal diri sendiri pun tak tahu lagi. Kan tanya soalan dah banyak kali sebelum ni. Takkan nak tanya soalan lagi. Tanya satu tak tahu, tanya dua tak tahu, tanya tiga tak tahu. Hari ni sihat tak? Sihat. Siapa tahu besok dia sihat? Dah tak tahu dah. Jadi itulah diri kita. Sebab tu tak perlu berbangga sangat dengan ilmu yang ada. Kena tawaduk, kena rendah diri. Itu baru ilmu tahap pertama. Tak bahas lagi ni. Yang ni, yang ilmu laduni ni. Okay, sebab tu tak payah kita kena rasa. Baik. Yang kedua saya nak sebut juga, ada ilmu yang dinamakan ilmu zahir. Ilmu zahir ni ilmu fil lisan. Ada ulama kata ilmu zahir, ilmu di lisan. Kita nampak orang ni bercakap, ya Allah, berceramah, ya Allah, kagum kita. Itu baru ilmu tahap pertama, di lisan sahaja. Ada satu lagi ilmu batin, ilmu yang ada di hati. Yang ni. Ada orang ilmu dia di sini. Ada orang alim dia zahir dan batin. Lisan dia begitu fasih, mengeluarkan kalam-kalam hikmah. Ya, yang kita kagum dengan kalam-kalam hikmahnya, yang dia luahkan dalam tulisan-tulisannya. Kenapa? Kerana hatinya penuh dengan ilmu. Ada lagi orang kata ilmu tu ilmu apa lagi? Ilmu syariah. Ilmu syariah. Ada lagi ilmunya ilmu haqiqah. Ada orang alim syariat, yang dia boleh bahas ilmu fiqh seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, hukumnya semua tahu. Tanya dia, semua dia boleh jawab. Tapi ada satu lagi ilmu haqiqah. Ada orang sudah sampai kepada satu tahap ilmu ketuhanan yang orang tak mampu nak memahaminya. Yang inilah. Nak lagi? Banyak lagi ni, banyak lagi ilmu ni. Tak apalah setakat tu dulu. Perbahasan ilmu yang begitu luas. Sebab tu akhir sekali bila mana kita, ni baru duk bahas ni, tak belajar lagi. Ya, baru duk bahas. Ilmu tu adalah bahagian ni, ada bahagian ni, ada bahagian ni, ada pembahagian ni, ada pembahagian ni, ada bahagian ni. Tak bahas lagi. Bahas tu pula tak tahu dapat semua ke tak dapat semua, faham semua ke tak faham semua, ingat semua ke tak ingat semua. Akhir sekali apa ada? Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa lah, tak tahu lah. Ya. Ilmu akhirat, ilmu dunia. Ilmu dunia ni pun kita baru satu bidang saja dalam dunia ni. Bidang kalau doktor lah, engineer lah, lawyer lah, arkitek lah. Betul ya? Itu tak ilmu akhirat. Ilmu akhirat ada ilmu tafsirnya, ilmu hadisnya. Ada ulama ni tafsir saja dia, ada ulama ni hadis saja dia. Habis. Kita ni apa? Kita ni rasanya tak ada apa-apa. Tafsir pun tak, hadis pun tak, fiqh pun tak, tauhid pun tak. Habis. Tak tahu apa-apa. Sama lah saya pun. Sama lah kita pun. Okey, boleh ya insya-Allah ya. Ni baru nak belajar ni. Yang ni. Jadi kita ulang lagi sekali, al-ilmu, ilmu yang dimaksudkan di sini yang saya hurai tadi, ilmu dari segi yang mana ni? Ditulis dalam kurungan tu ilmu amali. Ilmu yang kita dapat secara praktikal. Ya, bukan sekadar teori semata-mata. Ya, kerana ilmu ni ada dua, satu teori, satu amali. Sebab tu kita belajar solat. Kita belajar bab solat secara teori. Ada berapa rukun, syarat wajib, syarat sah, syarat batal. Apa yang sebelum solat, semasa solat, selepas solat, sunatnya, apa semua, belajar. Itu teori. Kemudian ustaz kita akan tunjuk, guru-guru kita akan tunjuk secara praktikal. Nak angkat takbirnya paras mana, nak letak tangan di ni mana. Ya, kemudian nak baca Fatihah. Fatihah tu baca macam mana, dengar guru baca. Itu ilmu yang macam tu. Barulah tariqul amal, menuju kepada amal. Ya, kalau ilmu teori semata-mata, dia tak akan bawa kepada amal. Kenapa? Macam mana teori nak bawa kepada amali?
Guru amali kena ada. Jadi guru ni dia kena dua fungsi dia. Satu, guru secara teori, kemudian dia juga guru amali. Sebab tu Rasulullah banyak kali saya ulang kan. Kita pun dah faham dah. Saya ingatkan lagi sekali. Rasulullah ni bila mana dia bersabda tentang solat, usalli kama ra'aitumuni usalli. Kamu kena solat sebagaimana kamu tengok aku solat. Itu amali, praktikal. Tengok Nabi solat macam mana? Macam itulah. Nabi tidak kata, hendaklah engkau solat sebagaimana aku ajar kamu solat. Aku ajar kamu, aku bercakap begini. Tak. Tengok. Lepas ajar, tapi sebelum nak tengok, kena ajar dulu. Ya. Maka kita ajar dia, kemudian kita tunjuk kat dia. Barulah ilmu tu bermanfaat untuk menjadi suatu jalan kepada amal kita. Ibadah kita. Okey, kita baca sedikit di situ. Ada nota kaki tak? Tak ada, tak apa. Yang bawah tu. Wal amalu, dan amal. Amal yang kita lakukan secara kita dapat ilmu dan amali praktikalnya, kita beramal dengan benar. Tariqul ilmi, jalan menuju ilmu. Ilmu tu ilmu tahap yang kedua. Jadi ilmu ni tak akan dibuka oleh Allah, tak akan diluaskan oleh Allah kalau tidak ada amal dengan ilmu yang sedia ada. Jadi rupa-rupanya orang alim tu, kenapa dia makin alim? Sebab dia pulun ilmu dia dengan amal yang semaksimumnya. Dia tahu solat duha, dia jaga betul-betul solat duha. Dia tahu bangun malam, dia bangun malam. Dia tahu besoknya ada solat sunatnya, ada puasa sunatnya, dia puasa sungguh-sungguh, dia baca Quran. Kadang-kadang 3 hari dia khatam Quran, seminggu dia khatam Quran. Dia pulung sungguh-sungguh. Lepas tu Allah buka ilmu kedua pada dia. Patutlah dia ni makin tua, ulama' ni ya, makin berumur makin alim. Kita makin berumur makin banyak lupa. Ilmu yang ada tu pun hilang sikit. Sama lah kita. Betul ya? Dah mulai terasa dah? Apa sebab ilmu yang sedia ada tak beramal. Kenapa diam pula ni? Itulah. Jadi kalau puan-puan nak ilmu makin luas, makin dalam, puan-puan amal semaksimum mungkin apa yang sudah sedia ada. Tahu tak baca Quran? Tahu. Baca betul-betul banyak sebanyaknya. Tahu tak solat sunat? Solat sebanyak-banyaknya. Tahu tak puasa sunat? Tahu. Ya, zikir? Tahu. Sebab tu ulama-ulama kadang-kadang 100,000 dia baca satu hari. Kan ada ulama tu dia pergi tanya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, ada tak orang yang lebih banyak, dia mimpi, minta maaf, dia mimpi, dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ni berselawat kepadamu 100,000 kali satu hari. Ada tak orang yang lebih banyak pada aku? Rasulullah kata ada. Kan Rasulullah kata ada. Terkejut dia. Dia ingat dia dah paling banyak. Puan-puan, selawat seorang. Dia baca 100,000 satu hari selawat. Boleh bayang tak? Dia seorang. Menyebabkan dia mimpi jumpa Nabi. Dia tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada lagi tak orang lebih banyak pada aku? Rasulullah kata ada. Kita ni 1,000 tu pun rasa banyak ya. 1,000. Tu pun 1,000 tu pun dekat-dekat nak maghrib baru habis. Malam sampai malam. Campur sikit. Subuh 200, Zuhur 200, nak dapat 1,000. Terhegeh-hegeh saya dengan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ya? Sama lah kita pun. Maka bila Allah nak buka? Bila nak jumpa Rasulullah? Kan ada seorang makcik tu, 15,000 satu hari. 15,000 satu hari dia selawat, tiap-tiap malam dia mimpi jumpa Nabi. Maka seminggu dia tak dapat jumpa Nabi tu, seminggu. Lepas tu, tak tahulah apa silap dia. Di hidup ni halus sikit saja kita silap. Kadang-kadang kita tak perasan. Terhalang kita daripada mimpi jumpa Nabi. Tapi kalau kita dah umur macam ni, sekali pun tak pernah jumpa Nabi, ada sesuatu yang masalah besar dalam hidup kita yang kita tak perasan. Dia umur 40. Paling-paling lewat umur 40, mesti sekali jumpa Nabi. Paling lewat. Kalau dah umur 50, 60, tak pernah sekali pun, ada masalah sedikit dalam kehidupan kita. Yang kita kena doa. Ya. Saya cakap mudah umum lah. Saya 2 kali lah. 2 kali. Yang nampak jelas-jelasnya 2 kali. Yang nampak sikit-sikit tu banyak kali lah. Tak boleh kan?
Kita teruskan sini dulu insya-Allah. Mana tadi? Ilmu yang kedua. Nanti saya ceritakan datang. Allah. Wal amal tariqul ilm. Jadi amal yang kedua ni menuju jalan kepada ilmu yang kedua. Ilmu yang kedua ialah ilmu laduni. Kita baca nota kaki yang bawah. Baik, sesuai dengan apa yang disebut dalam Al-Quran, bahawa siapa yang bertakwa, maka Allah akan berikan ilmu kepadanya. Ilmu ini ialah ilmu penghayatan terhadap hakikat diri dengan segala kekurangannya, lalu merealisasikan kehambaannya. Jadi di sana ada ilmu yang tahap yang kedua yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba-hambanya yang tertentu, yang dinamakan ilmu laduni. Ilmu laduni ini disebut oleh Allah dalam suratul Kahfi. Allah ayat berapa tu ya? Fawajada abdan min ibadina. Kami dan maka fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu istilah yang disebut di dalam Al-Quran. Asal makna laduni ini ialah ilmu yang datang daripada sisi Allah. Daripada sisi Allah. Itu ilmu laduni. Jadi ada ayat Quran tu dalam surah Kahfi, ayat berapa? 69 ke 67 gitu lah. Antara 60 hingga 70 tu. Lupa dah. Ya. Fawajada, maka kedua-duanya bertemu. Kedua-dua maknanya Nabi Musa dengan pembantu dia. Dia jalan dua orang tu kan. Fawajada, maka kedua-duanya bertemu abdan. Ada seorang min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Maknanya ni salah seorang saja ni daripada hamba-hamba kami yang ramai. Ada lagi yang dapat ilmu yang ni, tapi dia salah seorang. Yang disebut dalam Al-Quran itu adalah Nabi Khidir. Atainahu rahmatan min indina, yang mana seorang ni kami beri kepadanya rahmat daripada sisi kami, kasih sayang daripada sisi kami. Wa 'allamnahu, yang ni dalil dia. Dan kami telah ajar dia, seorang ni Nabi Khidir ni, min ladunna, daripada sisi kami, ilmu. Maknanya ada ilmu ni kita dapat dengan guru, tapi ada ilmu langsung Allah ajar orang tu. Ni. Maknanya ada orang ni langsung dia dengan Tuhan, direct dengan Tuhan, dengan cara wallahu alam, kerana hanya dia dengan Allah. Sama ada ilham atau apa sahaja, Allah buka apa-apa dalam hati dia, dia panggil futuhat. Sebab tu ada benda atas muka dunia dipanggil futuh. Ya, sebab tu kita kena doa pada Allah. Sebab tu ada ayat Quran, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah membuka. Walaupun ayat tu banyak pembukaannya, ada makna yang tersurat, ada makna yang tersirat. Allah buka, dipanggil futuhat. Ya, pembukaan ilmu yang luas. Sebab tu antara kita doa, Allah marzuqna futuhal arifin. Ingat doa tu ya? Ya Allah, engkau rezekikan kepada kami ya Allah pembukaan para arifin. Pembukaan apa tu? Ilmu yang ni. Bukan ilmu-ilmu biasa. Baik, ada satu lagi ayat Quran, cuma dia hurai di sini takwa. Kenapa? Kerana salah satu syarat seseorang itu bila mana dia ada ilmu asas, kemudian dia belajar amali terhadap beramal dengan amal itu, kemudian dia belajar dia beramal, beribadah, Allah anugerahkan dia takwa. Dan dengan takwa tu salah satu syarat dia berjalan menuju ilmu yang kedua ni. Mana dalil Quran? Suratul Baqarah. Ayat yang paling panjang sekali tu. Dia ada ayat tu, dia satu muka. Juzuk yang ketiga tu kan ada satu muka. Ayat pasal hutang tu. Cuba baca bawah tu sekali ayat tu. Allah kata apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu semua kepada Allah. Allah akan mengajar kamu. Allah sendiri akan ajar kamu. Wa yu'allimukumullah. Allah yang akan ajar kamu. Jadi salah satu syarat di situ ialah syarat takwa. Takwa tu pula kata Imam Ghazali kena ada lengkap, kena ada dua. Takwa zahir dengan takwa batin. Apa makna takwa zahir? Kita ikut syariat yang kita sudah sedia maklum. Ya, dengan jaga dosanya, jaga halalnya, jaga wajibnya, jaga sunatnya, ikut syariat, hukum hakam. Takwa batin ialah
Hati ni sentiasa menjaga perkara-perkara dalaman. Jangan ada riak, jangan ada hasad, jangan ada segala-galanya. Hati ni hanya ada apa? Ada ikhlas, ada sidik, ada benar. Maka ketika itu terhimpunlah diri seorang bertakwa secara zahirnya, antaranya panca indera dia semua sekali ni, dan bertakwa secara batin hati dia. Hanya dengan kepatuhan, ingatan, segala-galanya dengan Allah. Maka ketika itu, dia akan dipilih oleh Allah untuk diturunkan atau diberi ilmu yang disebut, yang kita bincang ni. Jadi ada dua ayat, satu dalam surah Kahfi, dalil kepada ilmu laduni, satu lagi dalil kepada orang yang sampai tahap takwa yang sempurna, zahir dan batin dia, maka ketika itu dia diberi ilmu laduni. Ilmu ini ialah ilmu penghayatan terhadap hakikat diri dengan segala kekurangannya, lalu merealisasikan kehambaannya. Jadi ilmu yang tahap yang pertama ni, untuk kita mencapai kepada takwa, iaitu kita nampak segala kekurangan diri kita, kealpaan, kekurangan, dosa dan sebagainya. Itu satu perkara yang kita baik. Yang kedua tu kita baca sikit tentang tak ada wal ilmu tariqul ma'rifah. Ilmu yang kedua ni yang kita maksudkan ilmu laduni ni akan membawa kita menuju jalan makrifah. Ya, menuju kepada mengenal Allah. Kita baca nota kaki angka 52 tu. Jadi ilmu laduni tentang kesempurnaan hikmahnya, hikmah Allah dalam kehambaan hamba-hamba tersebut kepada Allah, membawa kepada mengenal hakikat ketuhanan dan kesempurnaan keagungannya. Jadi ilmu laduni ini ialah ilmu yang akan membawa kita mengenal Tuhan. Inilah hakikat ilmu yang sebenar. Ilmu yang tidak membawa kita mengenal Tuhan, ilmu itu tak akan ke mana. Okey ya? Tak ke mana apa maksudnya? Bukan kata tak ada manfaat langsung, tidak. Ia tidak mencapai hakikat ilmu yang sebenar-benarnya. Kerana ilmu itu sendiri ada sifat Allah. Bila mana kita belajar ilmu, kita makin mengenal Allah. Kalau kita belajar ilmu tidak membawa kita mengenal Allah, tidak membawa kita dekat pada Allah, tidak membawa diri kita menyempurnakan kehambaan kepada Allah, tidak merendahkan diri kita merasa hina di sisi Allah, maka itu bukan hakikat ilmu yang sebenar, kerana ilmu itu adalah apa yang kita sebut tadi. Itulah ya. Jadi puan-puan, kalau puan-puan nak tahu puan-puan dah dapat ilmu, puan-puan makin dekat dengan Allah, makin mengenal Allah, makin bertambah ibadah kepada Allah, makin takut dan gerun kepada Allah, makin bertambah harap kepada Allah. Ketika itu kita faham bahawa Allah mula memberi ilmu kepada kita dengan sebenar-benar ilmu. Kalau belajar ilmu makin sombong, belajar ilmu makin angkuh, belajar ilmu makin hina orang, belajar ilmu makin jauh dengan Tuhan, belajar ilmu duk sibuk cari salah orang, itu bukan ilmu yang ada pada dia. Dan guru dia bukan Allah dan Rasul. Mungkin ada samping-samping itu syaitan mencelah dalam mengajar dia erti hidup dengan sombong. Kerana yang sombong hanya syaitan. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sombong dengan engkar ni, engkar dan sombong ni golongan orang-orang kafir, bukan orang mukmin. Orang mukmin takkan sombong dengan ilmu, kerana dia tahu ilmu tu adalah untuk mengenal Tuhan dan menjadi hamba kepada Tuhan, bukan menyombong diri sesama sendiri. Itulah ya, kita rasa siapa juga ilmu ni, bila mana kita tahu diri kita hamba, kita tak akan mungkin rasa mulia nak banding dengan orang lain. Kenapa nak rasa mulia banding dengan orang lain, sedangkan kita juga hamba? Hamba ni apa? Hina. Hamba ni apa? Tak ada apa-apa. Hamba ni apa? Serba kekurangan. Kalau diri serba kekurangan, diri serba kehinaan, diri serba kelemahan, kenapa nak sombong dengan orang? Sombong pula sombong dengan ilmu yang ada. Oh, lagilah tuan-tuan sekalian. Ya. Kalau sombong dengan harta, okey juga kan? Nampak. Jangan salah faham ni, saya nak sebut satu benda ni. Sombong dengan harta, okeylah. Ya ke? Tak okey juga pun. Tapi nampak. Sombong dengan jawatan, okey lagi. Sebab apa? Nampak. Duduk di kerusi yang itu sebagai apa? Macam-macam. Sombong dengan ilmu nampak tak? Tak nampak. Kalau kita nampak ilmu kita segunung, dua gunung, tiga gunung, okey, kemudian nak berdepan dengan orang ilmu yang ada cipu ni, okey boleh lah. Mana ada nampak ilmu. Habis masalahnya you rasa saja, you rasa berilmu. Yang sombong tu lah, you yang sombong tu. You rasa je. Rasa. Rasa. Orang lain pun boleh rasa. Tak sekadar rasa. Betul ya? Rasa pandai, rasa bijak. Ramai yang di luar sana rasa pandai, rasa bijak. Bagi kerja satu benda pun tak jadi. Jadi sombong dengan rasa ni pelik. Rasa cantik. Boleh lah rasa cantik.
Oh, kenapa you sombong? I rasa I cantik. Lah, memang lah, orang ni tak betul lah ya. Betul? Rasa kuat. Oh, rasa kuat. Bolehlah you rasa kuat. Yang angkat sekilo pun termengah-mengah. Kuat apa? Nah, ini orang tak sedar diri. Sebab tu ilmu tu Allah simpan di mana? Di hati. Untuk rasa apa kat sini? Rasa rendah diri. Ilmu, saya ulang lagi sekali. Ilmu Allah simpan di hati. Untuk apa? Untuk rasa. Rasa apa? Rasa tawaduk. Rasa rendah diri. Rasa hina. Rasa serba kekurangan. Rasa serba kelemahan. Rasa diri tidak lebih daripada seorang hamba. Itu ilmu. Kenapa? Kerana ilmu itu membawa diri mengenal Tuhan. Bila mana mengenal Tuhan, sebelum mengenal Tuhan, mengenal diri. Okey, baik. Beri insyaAllah ya. Okay, muka surat 42. Allah, muka surat 42. Tak habis lagi cerita kita ni. Ilmu pertama membawa kepada amal. Amal membawa kepada ilmu. Ilmu membawa kepada makrifah. Ilmu yang kedua bawa kepada makrifah. Makrifah ni bawa ke mana? Wal ma'rifatu tariqul kashfi. Wal ma'rifatullah, mengenal Allah itu tariq, ialah jalan al-kashfi, menuju kasyaf. Singkapan mata hati. Jadi kita ni sebelum nak disingkapkan oleh Allah mata hati kita, kena tahap yang tadi. Jadi apa tadi? Pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga ilmu pula, yang keempat makrifah, yang kelima kasyaf. Okey, kasyaf. Apa makna kasyaf? Cuba kita lihat sekejap di bawah tu. Pengenalan tentang Allah, mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenal pula adalah jalan kepada penyingkapan tabir hati. Hati kita akan terbuka. Kerana di hati itu ada mata, ada telinga, ada pendengaran, ada penglihatan, ada rasa, ada kefahaman, ada akal dan segalanya disingkap. Baru berfungsi segala-galanya. Rupanya hati kita sekarang ni tak cukup berfungsi dengan semaksimumnya. Okay. Maka bila mana disingkap sehingga akhirnya kamu dapat menyaksikan hakikat kesempurnaan ketuhanan Allah. Ketuhanan itu sifat ketuhanan. Tuhan mesti ada sifat ketuhanan. Yang mana mungkin Tuhan tak ada sifat ketuhanan. Okay, maka kesempurnaan, sifat-sifat, zat dan segala-galanya tentang Allah. Lalu membawa kecintaan kepadanya. Dan sehinggalah terbit satu rasa cinta yang cukup mendalam, benar dan apa-apa luas, tanpa batas. Ya, cinta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sinilah orang sanggup tak tidur kerana apa? Kerana tak sanggup tidur. Kita ni kan, kalau kita duduk dengan yang orang kekasih kita kan, tak sanggup kita nak tidur. Betul ya? Ni duduk dengan orang kita cinta, kita baru sembang 2 minit, berdengkur dah kita. Cinta apa? Ni dah mula tajuk dia ni. Orang yang mencintai, dia akan pastikan yang dia cintai itu sudah selesai urusannya, baru dia boleh buat urusan dia. Selesaikan dulu, dah makan, dah mandi semua sekali, dah tidur, okey tidur, okey. Lepas tu dia minta izin pula, boleh tak saya nak tidur? Tapi kalau saya tidur, walaupun 5 minit, you nak apa-apa, you kejutkanlah bila-bila masa saya sanggup bangun. Inilah cinta. Tapi tak akan berlaku sesama kita, walau secinta mana pun. Kerana kadang-kadang cinta kita terselit sedikit apa? Kepentingan diri. Kadang-kadang terselit keperluan diri kita dan segala-galanya. Kadang-kadang terselit sedikit pembohongan. Tapi ini berlaku cinta dengan Allah. Sebab itulah barulah kita faham aulia-aulia Allah ni. Bacalah kitab-kitab para aulia. Ada orang kata ya ke ya tak ya. Tak, dia ni alam cinta yang tak akan mampu kita bayang kalau kita tidak berada pada alam itu. Betul ya? Dan orang tak akan memahami rasa cinta kita kalau dia tidak memahami. Dan tak akan mungkin kita ni cinta dengan seorang, A dengan B. Hanya A memahami B, hanya B memahami A. C dah tak mampu walaupun dia dekat dengan B. A, B, C. Okey. C dekat dengan B kan? Tak akan mungkin memahami. Ya, hanya
A dengan B saja faham. Perasaan. Jadi jangan kita menafikan perasaan orang yang sedang bercinta. Kerana kita tak akan mampu memahami selama-lamanya perasaan dia. Alah, I pun ada pengalaman. Itu you punya pengalaman. Itu dunia you. I ada dunia I sendiri dan percintaan I. You jangan campur. Sebab tu hidup ni, puan-puan akan rasa gembira dengan hidup ni kalau puan-puan hidup dalam dunia puan-puan. Tapi puan-puan akan derita dan sibuk, entah tak tahu apa kalau duduk sibuk dengan dunia orang. Okey ya? Betul ya? Kita ni sebenarnya penat, letih sebab kita duduk sibuk dengan dunia orang. Dunia kita pun tak terselesai. Dunia kita pun kita tidak melayari seluruhnya. Tak merentasi. Ya. Cuba puan-puan bermusafir dalam dunia puan-puan. Macam mana Ustaz nak musafir ni pergi dunia orang? Tak. Musafir dalam dunia diri sendiri. Dunia ni, diri kita ni satu alam yang terlalu luas. Yang akan kita merentasi alam dunia kita ni sampai ke alam barzakh, sampai ke alam akhirat, sampai ke alam syurga ni. Diri ni. Maka layari perjalanan diri ini. Yang rentasi diri ini. Apatah lagi kita ada satu lagi pasangan kita. Maka kita ada dua dunia. Dia dunia dia, kita dunia ni, kita cuba cantum dua dunia. Hanya kita dengan dia sahaja. Maka kaya, hanya aku dan engkau. Aku dan dia. Dia yang mana? Sorry. Ya, dia tu mesti ada yang ketiga. Kerana aku dan engkau dan dia. Nah, tak ada orang kan, ada orang minta maaf ni, dia minta nasihat saya. Dia kahwin dua. Tajuk ni lagi. Tak, saya nak cakap. Sebab puan cakap dia tadi. Suami ni, isteri A, isteri B. Kalau nak bahagia, bina dunia yang berbeza. Ya, jangan campur. Dan isteri pertama, dia hidup dengan dunia dia, dengan suami dia. Dan isteri yang kedua, dia hidup dalam dunia dia dan suami dia. Kerana itu takdir dia untuk diri dia. Tapi kalau cerita takdir, suami saya ni Ustaz, dia hanya takdir dengan saya sahaja. Dengan yang lain itu dia gatal. Tak cakap tu dulu, saya tak nak panjangkan. Saya nak cerita pasal dunia ni. Saya tak nak campur, nanti terasa pula ada yang terasa. Ya. Yang kedua tu nafsu. Yang kedua gatal, yang ketiga nafsu, yang keempat miang. Hanya dengan aku sahaja takdir. Maka orang ini telah merosakkan makna takdir pada diri dia. Kerana hidup ni semua dengan takdir. Setiap kelipan mata itu takdir. Setiap hembusan nafas itu takdir. Setiap jenutan jantung itu takdir. Maka di takdir yang keberapa dia akan hentikan jantung dia. Di takdir yang mana Allah tutup mata dia selama-lama. Maka setiap itu takdir. Apa makna takdir? Ketentuan. Pada kelipan mata yang keberapa Allah menetapkan ketetapan bahawa dia meninggal tak berkelip selama-lama. Maka kiri dan kanan kita semuanya takdir. Depan dan belakang kita takdir. Maka 1 dan 2 itu takdir, 3 dan 4 itu takdir, 5 dan 6 itu semua takdir. Anak ada berapa sekarang ni? 2. Kalau takdir 2, buatlah macam-macam mana pun dia tetap akan 2. Tapi kalau takdir dia 10 anak dia, kejap keluar, sekejap keluar. Itulah. Dia tak akan mampu menahannya. Walaupun dia makan 1000 biji ubat sekalipun. Tak apa, ni dah masuk bab lain dah. Saya nak cerita pasal dunia. Maka kalau kita cuba campurkan dunia yang berbeza, terutamanya apatah lagi dunia yang berbeza, sudah tentu berbeza. Sebab Allah jadikan ini dunia dia, ini dunia kita. Maka selagi mana kita mampu untuk kita mencantum 2 dunia, itu pun sukar. Apatah lagi mencantum 3 dunia dalam satu masa. Itu terlalu sukar. Maka pandai-pandailah bawa dalam dunia kehidupan kita sendiri. Salah satunya dunia cinta. Cinta yang paling agung, yang paling besar, yang paling benar adalah cinta kita dengan Allah. Maka cuba bina dunia cinta kita hanya dengan Allah. Cinta kita dengan suami, cinta kita dengan isteri, cinta kita dengan anak-anak, itu hanyalah dunia cinta yang sementara. Jangan terlalu tertekan dengan yang sementara.
Okey. Jangan terlalu gelabah dengan dunia yang sementara. Ya, jangan terlalu apa lagi? Terlalu nak pegang selama-lamanya yang sementara. Tak, dia hanya untuk I selama-lama. No. No, dia tak akan faham. Ya, you akan mati, I pun akan mati. Sesiapa pun akan mati. Sama mana berpisah tu selama-lamanya dengan mati, atau berpisah tu berpisah bercerai, okey lah. Dan kalau tak dia sampai satu masa bercerai, cerai je lah. Nak buat macam mana? Ustaz cakap senang lah. Dah saya nak cakap apa, dah bercerai dah kan? dia datang, dia datang bisa nasihat kita. Kemudian kita bagi nasihat, dia kata pula kat kita. Ini pun saya pun tak faham. Dia minta nasihat saya. Kemudian saya bagi nasihat. Kemudian Ustaz sedar lah Ustaz cakap. You nak nasihatkan? Okey, Kak Ai bagi macam tu lah. Apa yang Ustaz cakap? Yelah, you datang Kak Ai, you dah bercerai kan? Dah bercerai lah. Okey. Habislah cerita dia. Ustaz, macam mana saya nak lalui hidup selepas bercerai? Lalu je lah. Terima je lah. Ustaz cakap lah. Dia cakap macam tu. Tak apalah, tu sedikit lah. Cerita panjang pula. Dia seronok lah dengan cerita ni. Cerita pula cerita orang. Itu lagi seronok. Kalau dengar cerita sini mana ada. Okey, setakat tu dulu boleh? Ni tak nak habis dah ni. Allah, maka tuan-tuan tolong minta dengan Allah, ya Allah tolong bawa aku dalam sebuah alam cinta kepadamu ya Allah. Aku sudah penat bercinta dengan makhluk. Bercinta dengan suami dah, tapi penat. Bercinta dengan isteri dah, juga penat. Penat. Satu lagi kita kena faham, dia lelaki, kita perempuan. Macam mana nak sama? Berbeza, memang berbeza. Maka fahami dengan cara yang berbeza. Jangan fahami dengan cara yang sama. Dan jangan menuntut kesamaan. Kerana kita sudah, you jangan tuntut kesamaan. Kerana you dengan I sudah berbeza. You lelaki, I perempuan. Jangan ya. Cuma suami yang baik, tuan-tuan sekalian, suami yang baik ni ada di luar sana, suami yang baik. Dia cuba semampu mungkin untuk memahami. Begitu juga di luar sana isteri yang baik. Dia sanggup korbankan rasa hati dia untuk memahami hakikat suami dia. Yang baik. Ya. Tapi kalau ada sedikit sebanyak tak baik, terima dah yang tak baik tu. Kerana apa? Kerana itulah diri dia. Okey ya? Okey lah. Allah, susah tapi sukar, tapi minta dengan Allah. Allah yang boleh fahamkan kita. Allah yang boleh bantu kita. Allah yang boleh mengembirakan kita. Allah boleh menenangkan kita. Sebab tu akhir-akhir umur macam ni kan, saya banyak bercakap. Kenapa orang tanya, kenapa Ustaz banyak bercakap macam ni akhir-akhir ni? Kerana saya juga sudah melalui satu alam yang makin dekat. Ya sudah kita. Dulu okeylah. Ni macam adik-adik kita ni kan, yang muda-muda ni kan. Tu happy dulu. Buat dulu. Nak fikir apa fikirlah. Tapi sampai satu masa inilah hakikat dia. Jadi kalau nak cari pasangan yang boleh memahami kita seadanya. Ya, jangan cari pasangan yang sempurna. Ya, kita mesti cari pasangan yang terbaik. Tapi terbaik pada diri kita. Ya, bukan terbaik pada orang. Tapi yang terbaik bukan yang sempurna. Ya, yang terbaik bukan yang sempurna. Ya, kadang-kadang baik pada kita, tidak baik pada orang. Tapi peduli apa dengan orang. Sebab tu perempuan jangan dengar orang ketiga. Suami you tak beli kat you yang ni ya. Suami I dah lama dah beli. Itu you punya suami lah. Ya, jangan terpengaruh perempuan. Jangan ada. Dan kita pula jangan jadi orang macam tu. Ya, jadi penghasut. Jangan. Patutnya, alah, you dah dapat lama, I belum dapat. Okey lah tu. Apa yang ada. Mungkin dia nak beli, tapi mungkin dia tengok benda yang lebih penting dalam kehidupan kita. Kita tengok apa yang lebih perlu pada diri kita. Bukan tengok perlu pada diri orang lain. Ni tajuk apa pula kata ni? Ya. Sebab benda ni, subhanallah, puan-puan, cuba tengok berita-berita dahsyat. Satu hari di Malaysia, orang bercerai 119 kes satu hari. Cuba kali seminggu, 7 hari. Satu hari 119 pasangan bercerai. Tahun lepas ni, yang rekod tahun lepas. Subhanallah. Dan yang paling banyak minta cerai adalah perempuan. Suami jarang file untuk minta cerai. Sebab Tuan Haji. Apa? Fakta. Subhanallah. Maksudnya apa? Fakta orang perempuan yang lebih ramai minta cerai. Itu fakta.
Cuba pergi tanya mahkamah mana pun. Maknanya orang perempuan tak mampu bertahan untuk kehidupan. Tapi jangan salah faham pada saya ya. Ustaz tak. Ada kes yang tertentu memang patutlah dia minta cerai. Suami tak solat, suami berjudi, suami minum arak, suami main perempuan haram. Perempuan haram ya. Main perempuan haram. Kalau kahwin tak haram. Tapi orang ni lebih suka ya suami dia ada pasangan yang haram daripada yang halal. Ya, ada orang mengadu kat saya. Ustaz, saya ni bagi tahu awal-awal, saya ni ada ni. Isteri dia cakap apa? I tahu. Oh, kalau you tahu, kenapa you tak larang I terjerumus? Dia buat tak tahu je. Ada isteri yang sampai ke tahap tu, suami simpan banyak mana pun, tahu pergi sana, pergi sini, buat itu, buat ini. Ya, dalam bahasa lain, berzina sana, berzina sini. Okey, dia tahu, dia tengok, dia tahu suami malam ni pergi dengan ni, dia tahu, tapi dia relax. Ya, janji tak kahwin seorang lagi. Maka dia isteri yang tidak bertanggungjawab menjerumuskan suami dia ke neraka. Macam mana tu? Tapi kita ni tajuk apa dah ya? Tajuk tadi lah cinta. Saya nak sebut puan-puan. Tapi jangan risau, itulah kehidupan yang sementara. Kehidupan yang sementara. Maka sebab tu kita bila mana kahwin, kita bantu supaya dia ke syurga, kita ke syurga. Tolong dia. Doa kat dia banyak-banyak. Ya Allah, suami aku dia lemah iman dia, ya Allah. Ya Allah, suami aku ni macam ni lah, ya Allah. Dia panah baran, ya Allah. Ya Allah, suami aku ni dia kedekut. Contoh, cakaplah pada Allah. Ya Allah, suami. Ada suami yang memang kedekut. Ada. Tak apalah. Sebab tu sampai tahap Rasulullah kata boleh ambil duit yang suami yang kedekut kan. Tapi kita ni pula kalau dah ada gaji besar kan, bantulah. Bayar je lah. Pahala semua tu boleh bawa ke syurga. Kita ni nak apa? Nak syurga. Buat je lah dulu. Habiskan apa yang sekadar ada. Kita pun tak tahu kita mati bila. Nak simpan berapa lama. Ni isteri bawa kereta besar, suami naik kapcai je. Kedekut. Kan ada. Alah, semua tu ada lah. Dunia luar tu macam-macam ada lah. Tapi tak apalah, kita bertahan sekejap dengan dunia yang sementara. Mungkin besok kita meninggal, Allah bagi kita syurga. Itu je sebenarnya, hidup ni sekejap aja. Sebab tu ada ustaz tu bagus. Ustaz, sampai bila kita nak baca Quran? Sampai mati, kata dia. Sampai mati bila? Bila-bila lah. Kita ni baca Quran sampai mati aja, baca. Esok mati, tapi tak ada lah baca Quran. Tu aja. Kita ni bangun malam ni aja bangun. Besok mati dah kita. Tak bangun dah. Oh, macam tu kaedah dia. Oh, betul juga Ustaz. Itu je kaedah dia. Dia rumah hari ni aja. Besok mati, tak ada dah. Habis dah. Harta juta dalam bank tu tak ada apa dah. Jadi hak waris dah. Waris nak guna ikut dia lah. Moga hak dia. Kalau mama mati, abang kena guna duit macam ni. Alah, itu masa kita hidup. Kita mati, hak dia. Bila mana hak dia, ikut dia lah. Mama aku pesan macam ni, tapi aku nak buat macam ni. Boleh lah, kerana itu hak kita. Tapi ingat jugalah mama pesan macam mana, ayah pesan macam mana. Tapi walau bagaimana itulah hakikat dia. Jadi nak buat baik sekarang, nak buat baik kat suami, sekarang lah. Besok mati dah suami tu. Betul. Wala quwwata illa billah. Bagilah yang dia nak sekejap. Fahamilah jiwa dia sekejap. Dia nak mati dah tu. Tambah-tambah kalau minta akhir-akhir ni minta yang macam-macam. Kan, sebelum kita minta pun. Kejap minta ni. Bagi je dah. Bagi. Ay nak kahwin dah. Ya, bagi lagi. Betul. Ada orang cerita kat saya tahu dia kahwin, dia buat hubungan malam tu dia mati. Masa dia buat hubungan. Tapi halal. Pelik cerita. Saya tak nak. Bila mana saya cakap macam ni kan, ramai orang cerita. Dahsyat, takut. Tapi hidup ni gitu je lah. Tunggu mati je saya dengan tuan-tuan dan puan-puan ni. Nak bergaduh buat apa? Allahu Rabbi. Nak gaduh dengan orang ni, nak gaduh dengan orang ni. Dengan suami sendiri pun nak gaduh, dengan isteri sendiri pun nak gaduh. Dengan suami sendiri pun buat jahat, dengan isteri sendiri pun buat jahat. Apa ni? Dengan mak sendiri pun tak dengar cakap mak, dengan ayah sendiri pun tak hormat pada ayah. Nak buat apa kita ni? Nak apa? Adik-adik tolong ingat ya. Jangan engkar mak dengan ayah kita. Jangan. Ya, kalau kita mati, habis kita.
Nak apa kita ni? Bertanya balik, aku ni nak apa ni? Ya. Macam mana? Dengan suami pun khianat, dengan isteri pun khianat, dengan kawan sendiri pun khianat. Nak apa kita ni? Gaduh dengan orang ni, gaduh dengan orang tu. Habis dunia, satu dunia kita nak bergaduh. Nak apa? Kalau nak sekadar jawatan untuk kita duduk satu hari, kemudian kita mati, berbalaikah kita? Kerana nak satu nama, kerana nak harta. Ni saya tunjuk tu. Ada orang bergaduh pasal jawatan, ada orang bergaduh pasal nak nama, ada orang bergaduh pasal nak harta, ada orang bergaduh pasal apa saja. Lah, nak apa ni? Waras tak waras kita ni? Umur dah 60, umur dah 70, pasal pokok bunga pun nak bergaduh. La haula wala quwata illa billah. Malulah kat pokok bunga tu, pasal kucing pun bergaduh. Alah, kucing tu memanglah dia berak. Yalah. Alah, relax lah. Kita pula pandai-pandai lah kalau kucing kan. Pasal kucing kita bergaduh dengan jiran, malulah. Jual lah kucing tu, bagi kat orang lah. Kalau seekor kucing menyebabkan kita bergaduh dengan jiran kita, bagi kucing tu kat siapa-siapa. Tak berbaloi kita bergaduh dengan jiran kerana seekor kucing. Malu kita. Okey. Tapi kalau dengan jiran pun tak boleh bergaduh, dengan orang ni tak boleh bergaduh dengan ni, nak bergaduh dengan suami sendiri, nak bergaduh dengan isteri sendiri, ya Allah, malulah. Tak tahu nak cakap apa kita. Allah, akhir kasyaf ya. Apa makna kasyaf? Singkapan hati kita membawa kepada cinta kepada Allah. Sebenarnya gini, bila mana hati kita tersingkap, kita nampak kewujudan Tuhan, kesempurnaan wujud Tuhan, kesempurnaan sifat Tuhan. Salah satu contoh saya ambil, kesempurnaan sifat kasih sayang Tuhan. Kalau tersingkap di hati kita, tersungkur kita, maafkanlah aku ya Allah, rupa-rupanya segala yang aku lalui dengan kasih sayangmu ya Allah, kemurahanmu ya Allah, degilnya aku ya Allah. Untuk solat 2 rakaat pun aku berkira, untuk baca 1 halaman Quran pun aku berkira, untuk melafazkan kalimah Alhamdulillah pun aku tak sanggup berkira. Maafkanlah aku ya Allah. Rupa-rupanya setiap saat waktu ni kita dalam kasih sayang Tuhan. Setiap saat yang kita lalui dengan kemurahan Tuhan. Subhanallah. Yang inilah yang akhirnya awliya-awliya Allah ni, di saat Allah buka hati dia, dia menangis habis-habisan kerana menyesal dengan diri yang sentiasa lupa dengan Tuhan. Sibuk dengan orang. Sibuk dengan orang ni, sibuk dengan orang ni. Yang sibuk berkasih sayang pun ada juga, okey. Yang sibuk bergaduh yang sebut tadi. Kalau sibuk dengan orang kerana berkasih sayang, kerana memuliakan, kerana tolong menolong, itu Allah pun suruh, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong kamu di atas kebaikan dan takwa. Okey lagi lah. Kerana itu Allah redha, Allah suka. Tapi duk sibuk bergaduh dengan orang, dengki dengan orang ni, hasut orang ni, fitnah orang ni, hina orang ni. Apa ni? Maka dia cukup-cukup tak mengenal Tuhan dan tidak menghargai Tuhan. Ini yang kita nak ni. Okey, akhir sekali. Wal kashfu tariqul fana. Dan bila mana Allah singkap mata hati kita melihat kesempurnaan Tuhan pada segala-galanya, maka kasyaf itu akan jalan menuju fana. Meletak kaki angka 54 tu. Setelah disingkap tabir hatimu, lalu kamu tenggelam dalam keasyikan, penghayatan, kecintaan kepadanya. Ialah bila mana nampak kesempurnaan Tuhan, kebaikan Tuhan pada diri kita, pasti kita cinta Tuhan. Kenapa kita cinta mak ayah kita? Kerana tersingkap pada dirinya melahirkan kita, menjaga kita. Ayah mengorbankan segala-gala untuk kita. Ayah ni sebenarnya, subhanallah, saya bila mana kita jadi ayah ni kan, kita mula macam ni ayah sebenarnya. Menanggung segala-galanya. Nampak aja tidur tu. Masuk kita tidur. Saya kadang-kadang, boleh tak engkau berhenti sekejap? Aku tak nak fikirlah, nak tidur sekejap. Dia datang fikir, tak putus. Fikir anak ni, fikir anak ni, fikir yang ni, fikir yang ni. Itu ya. Fikir dunia lagi, fikir akhirat lagi. Sebab kita tahu. Ya, sebab tu kadang-kadang baik tak tahu. Yang lena tidur tu tak tahu tu. Kalau kita tahu, tak lena tidur perempuan. Macam perempuan lah. Aku akan mati, aku akan disoal oleh Allah. Sedangkan aku dah buat ni, yang Allah larang aku dah buat ni. Macam mana aku nak jawab depan Allah? Tak tidur kita. Tapi Allah ni, subhanallah, sayangnya kita, dia buat kita lupa. Itu hikmahnya lupa. Kita, ya Allah, lupa dah pula dah. Tak
ada benda yang Allah bagi kita lupa supaya kita dapat tidur lena. Sayangnya Allah pada kita. Yang ni kalau kita cakap memang tak mampu nak kita ungkapkan dengan Allah. Allah. Yang ni baru kita faham kenapa orang pensan sebut nama Allah. Dia bukan sekadar mendengar nama. Pensan dia. Kadang-kadang kementar. Dengan Allah ya. Tak benar kita tak habis dah. Ya Allah, Kau rezekikan kepada kami semua, Ya Allah, agar kami memahami apa yang difahami oleh Nabi-Mu, Ya Allah. Ya, Engkau berilah kami rasa, Ya Allah, sebagaimana apa yang Nabi-Mu rasa, hubungan kecintaan dengan-Mu, Ya Allah, kerinduan kepada-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Kau bukakanlah kepada hati kami, Ya Allah. Apa yang kami sedang belajar ni, Ya Allah, Kau tolong buka kepada kami, agar kami dapat memahami dengan rasa hati kami, Ya Allah. Tersingkap hati kami melihat keagungan-Mu, Ya Allah, kesempurnaan-Mu, Ya Allah, sehingga tercetus dalam hati kami dengan izin-Mu rasa cinta yang mendalam kepada-Mu, Ya Allah, dan rindu kepada-Mu, Ya Allah. Maka yang disebutkan bila mana Allah buka tabir hati kita, tenggelam dalam keasyikan, asyiknya penghayatan cinta kepada Allah, akan dicampakkan cahaya pandangan hati yang jelas dalam dirimu, sehingga kamu menyaksikan keagungan cinta Allah. Agungnya cinta Allah kepada dirimu. Ya, kita rasa kita mencintai Allah, Allah lebih dahulu mencintai kita. Kita rasa kita sudah tenggelam, asyik yang menyaksikan cinta Allah. Rupa-rupanya Allah Ta'ala dengan keagungan cintanya kepada dirimu yang selama ini sentiasa mendominasi segenap gerak, diam dan rasamu. Lalu kamu tenggelam dan lebur dalam keasyikan pada menyaksikan keindahan cinta Allah, malah wujudnya yang mutlak. Malah wujud Allah itu wujud yang mutlak. Itu yang fana. Apa makna fana? Tenggelam dalam keasyikan rasa cinta kepada Allah. Ya, melihat keindahan cinta Allah, kewujudan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan minta lah. Ya, minta dengan Allah. Tapi ada kaedah. Sebab saya sebut kaedahnya ialah yang saya lalui ialah dengan murabbi mursyid. Itu jalan paling mudah untuk kita. Ya, para mursyid. Ya, duduk dengan beliau. 26 tahun, hampir 27 tahun dah sekarang ni saya duduk dengan beliau. Kita diberi satu rasa yang tak mampu untuk kita bagi tahu. Ya. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana pada tuan-tuan. Tetapi bila mana kita baca kitab ni, ada sedikit kita berkongsi rasa. Gini tuan-tuan, kita baru fahamkan. Baru kita faham, duduk dengan ulama ni, apa yang ada dalam diri dia, dicurahkan sedikit kepada diri kita. Baru kita, macam ni rupanya. Dalam diri ulama, orang-orang yang arif dengan Tuhan ni, kita tak mampu nak gambarkan betapa lautan rasa cinta dalam diri dia yang tu terluah kepada diri kita sedikit. Yang ini yang saya curahkan pada tuan-tuan dan puan-puan ni. Apa yang saya terima rasa daripada guru saya, dan apa yang ada dalam rasa guru saya ni, saya tak mampu terjangkau apa yang dia rasa. Maka kita merasai sedikit rasa, dan mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak mampu menghayati apa yang saya rasa, tetapi saya curahkan sedikit apa yang kepada tuan-tuan. Tapi yang ada dalam diri guru-guru kita, para masyayikh, para habaib, orang yang mengenal Tuhan, tak terjangkau bagaimana rindu mereka kepada Tuhan. Tercurah sedikit rindu dalam diri kita. Itu. Saya tak mampu nak lekang rindu kepada Tuhan. Rindu inilah melalui rindu Rasulullah. Yang ni. Yang melalui rindu. Tak akan mungkin rindu ini ada tanpa ada rindu pada Rasulullah. Kerana dia pintu dia. Rasulullah ni pintu kecintaan dan pintu kerinduan kepada keagungan kecintaan Tuhan. Sebab tu rindu inilah yang membawa kita mimpi dengan Rasulullah. Ni.
Kalau tuan-tuan nak rindu, nak mimpi Rasulullah, tuan-tuan kena ada kerinduan yang mendalam pada Rasulullah. Sekejap aja Allah akan bagi kerinduan, kerana rindu yang benar ini akan membawa kepada yang benar. Kita setakat tu dahulu insya-Allah ya. Kita sambung lagi pada pengajian akan datang nanti. Ni ada doa yang minta doa, semoga Tuan Azizah Hassan diringankan sakit yang ditimpa. Kita doa khusus untuk beliau dan kepada semua pada kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fil ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام وجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل مأدوم لك. اللهم أنزل علينا يا الله وعليها خصوصا يا الله على عزيز حسن يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأمراض والأسقم فتبرأ برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشفي مرضاها يا الله وصحح جسادها يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم سألونا ما ليس عندنا وهو عندك كثير يا وهاب فهب لها شفاء يا وهاب فهب لها رحمة وبركة يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami berdoa kepadamu ya Allah daripada hati kami dan jiwa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau turunkanlah kepada kami ya Allah. Turunkanlah juga secara khusus kepada Puan Azizah ya Allah, kesembuhan daripada kesembuhanmu ya Allah, penawar daripada penawarmu ya Allah, ubat daripada ubatanmu ya Allah, kasih sayang daripada kasih sayangmu ya Allah, sehingga menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kami pada zahir dan batinnya ya Allah, dan khususnya menyembuhkan penyakit dan musibah yang ditimpa ke atas Puan Azizah Hassan ya Allah. Sembuhkanlah beliau ya Allah, ringankanlah sakit beliau ya Allah, berilah penawar yang dan kesembuhan kepada beliau ya Allah. Ya Allah, berilah kesabaran kepada beliau dan ahli keluarga beliau ya Allah. Berilah juga kesabaran kepada kami dan ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, Engkau tolong fahamkan kepada kami apa yang sedang berlaku dalam kehidupan kami ya Allah. Musibah, ujian, kesakitan, kekecewaan dan segala-galanya ya Allah, agar kami tidak terlepas daripada dunia dan kehidupan kami dengan-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Maafkanlah segala kesalahan kami ya Allah. Kami merayu kepadamu ya Allah, janganlah Kau azab kami dengan sebab dosa-dosa kami ya Allah. Sekiranya Kau azab kami, kami adalah hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan rahmat-Mu dan redha-Mu dan kasih sayang-Mu ya Allah. Jadikanlah kami suami yang soleh ya Allah. Jadikanlah isteri kami isteri yang solehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Jadikanlah kami sebuah keluarga yang beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Mudahkanlah urusan kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu yang sebenar-benarnya ya Allah, yang sempurna sebagai hamba-Mu ya Allah. Hidupkanlah kami dengan hidup beribadah kepada-Mu ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan kami beribadah dan kami mati dengan keadaan beriman kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim.